Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak, apa khabar? Bersama cikgu lagi dalam dunia matematik dan jom belajar bersama cikgu Syam. So hari ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 2, bab 7, koordinat. Alright, jadi kita teruskan dengan 7.1, jarak dalam sistem koordinat ke atas. So dalam bab ini kita akan mempelajari 3 subtopik yang besar, iaitu 7.1, jarak dalam sistem koordinat ke atas, 7.2, titik tengah dalam sistem koordinat ke atas, dan 7.3, sistem koordinat ke atas. Rangkai kata. Ini selalu yang kita akan gunakan, titik tengah, midpoint, jarak, distance, kedudukan, position, koordinat, koordinat, pasti x, x-axis, pasti y, y-axis, hypotenuse, hypotenuse, asalan, origin, plot, plot, sata Cartesian plan, skala, scale. Kita teruskan. So apa ni anak-anak? Kita nampak satu peta. Alright, jadi sistem koordinat ialah satu kaedah untuk menentukan kedudukan satu titik atau objek dalam satu dimensi, dua dimensi atau tiga dimensi. Kedudukan dalam satu dimensi ditentukan oleh satu titik di atas garisan atau satu nombor. Kedudukan dalam dua dimensi ditentukan oleh sistem koordinat di atas sata atau dua nombor. Kedudukan dalam tiga dimensi ditentukan oleh tiga nombor. Right, jadi ini cara kita lihat koordinat tu. Kenapa kita nak kena belajar? Imbasan silam. Sistem koordinat ke atas telah diperkenalkan oleh René Descartes dari Perancis atau lebih dikenali sebagai Cartesius. Ahli matematik ini telah mencipta sata koordinat yang terdiri daripada dua garisan bersepanjang digelar paksi. Koordinat adalah pasangan nombor yang menunjukkan kedudukan satu titik dan garis. Jadi macam biasalah, untuk maklumat lanjut boleh scan QR code ni atau pergi laman web di bawah ni. Masalah bab ni. Kenapa kita belajar bab ni? Yang pertama, sistem koordinat ini banyak menyumbang kepada kejayaan yang berkaitan dengan arkeologi dan geografi. Seorang ahli arkeologi melakukan pencarian dan penggalian melalui sistem koordinat daripada pemetaan secara digital. Pakar astronomi menggunakan sistem koordinat ini untuk mereka dapat menentukan kedudukan bintang-bintang. Lokasi kedudukan ditentukan daripada sistem koordinat yang membantu ahli geografi mengenal pasti kawasan dan kedudukan muka bumi. Ini antara kenapalah banyak lagi. Kita mulakan aktiviti kreatif mengenal pasti kedudukan satu titik. Lembaran kerja, buka fail MS122A yang disediakan dan cetak lembaran kerja. So untuk dapatkan lembaran tu, scan QR code ni lah ataupun masuk laman web ni. So dengan mengaburkan jarak mengufuk dan mencancang, tentukan kedudukan bagi bandar, batu pahat, peluang dan segamat. Jadi apa hasilnya kalau anak-anak lakukan aktiviti ni? So koordinat merupakan pasangan nombor yang dapat menentukan kedudukan satu titik pada sata ke atas. Koordinat satu titik ditentukan berdasarkan jarak daripada pasti X, jarak dan dari pasti Y dan asalan. Daripada aktiviti di atas, dapatkah anda menentukan jarak di antara dua tempat? Alright, so kita mulakan 7.1 jarak dalam sistem koordinat ke atas. 7.1.1 jarak dua titik pada sata ke atas. Kita lihat. Standard pembelajaran menerangkan maksud jarak di antara dua titik pada sata ke atas. Imbas QR code kat bawah untuk dapatkan lembaran kerja untuk aktiviti kita seterusnya. Untuk aktiviti ni. Alright. Rangsangan minda tujuan kenal pasti jarak di antara dua titik pada sata ke atas. Lembaran kerja ini lambaran dia. Menunjukkan pelan kedudukan tempat yang sering dilalui oleh Azri. Ada padang futsal, masjid, rumah, sekolah dan kedai. Setiap satu tu adalah 1 kilometer. So disuruh buka. Kenal pasti pergerakan Azri. So baca arahan. Jumlahkan jarak perjalanan dan lengkapkan jadual. So jadual ni awak kena lengkapkan. Perwakilan segitiga, jarak mengufuk, jarak mencancang, jumlah jarak. So perbincangan selepas dah siapkan semua jadual tu,
Daripada perwakilan segitiga bersudut tegak, dapatkah anda kenal pasti jarak paling hampir yang dilalui oleh Azri ke destinasi yang tertentu? Apakah cara yang paling mudah untuk mengira jarak yang terpendek? Apakah yang anda fahami tentang jarak pada Sartakatas? Okey, kita lihat. Ini kesimpulan yang patut kamu dapat. Okey, untuk menentukan jarak di antara dua titik pada Sartakatas, kaedah perwakilan segitiga bersudut tegak digunakan. Kaedah ini dapat mengenal pasti jarak mengufuk dan jarak mencancang bagi dua titik pada Sartakatas. Jarak ini dapat ditentukan daripada skala pada paksi X dan paksi Y. Okey, katakan saya nak cari jarak AB ya. Ini perjalanan terus dari A ke B tanpa melalui C. So dia boleh je pergi kan lalu C lalu pergi B. Tapi dia boleh direct je A pergi B. Itu adalah jarak terpendek lah. Sebenarnya dia membentuk satu segitiga bersudut tegak. Di mana A B tu kita panggil sebagai hypotenuse kan. Kita dah belajar dalam tingkatan 1 dulu dalam teorem Pythagoras. Okey, so ini adalah jarak mengufuk. Ini jarak mencancang yang tegak ya. Jadi kaedah teorem Pythagoras digunakan untuk menentukan jarak AB, iaitu jarak AB kuasa 2 sama dengan jarak AC kuasa 2 tambah jarak CB kuasa 2. Okey, jadi jarak AB sama dengan kuasa 2 AC kuasa 2 tambah CB kuasa 2 ya. Jadi inilah formula jarak yang kita akan gunakan. Okey, tahukah anda Sartakatas mempunyai dua paksi seperti dalam rajah yang berikut. Garis mengufuk ialah paksi X dan garis mencancang ialah paksi Y. Yang tegak ni kita panggil garis mencancang paksi Y. Yang melintang ni kita panggil garis mengufuk atau paksi X. Kedua paksi tersebut akan bersilang antara satu sama lain secara serenjang. Ni ya. Dia bersilang kat sini. Jadi dia berserenjang lah sudut 90. Titik persilangan tersebut kita panggil sebagai asalan dan merupakan permulaan nombor pada kedua-dua paksi X dapat di paksi Y. Titik persilangan antara paksi Y dengan paksi X tu kita panggil asalan. Jadi titik dia adalah 0,0. Jadi dia merupakan permulaan kepada paksi Y dan permulaan kepada paksi X. Nilai nombor semakin besar apabila ke kanan. Maksudnya apabila paksi itu makin ke kanan paksi X, nombor dia makin besar lah. Dia macam garis nombor kan. Nombor tu akan jadi makin dia positif dan makin besar. Kalau ke kiri, dia makin kecil. Sama juga kalau kita refer pada garis yang tegak ataupun paksi Y atau paksi mencancang, daripada asalan ni dia makin ke atas, nilai dia makin besar lah, dia positif dan makin besar. Dia ke bawah, dia negatif dan makin kecil ya. Okey. Tip koordinat kita tulis dalam bentuk ni kurungan X, Y. So nilai X kita tulis dululah. Maksudnya koordinat X dulu baru diikuti dengan koordinat Y. Koordinat X ni kita refer kepada nilai dia kepada paksi mengufuk atau paksi X. Manakala nilai Y itu mewakili paksi tegak ni, paksi mencancang atau paksi Y. Itu cara kita tulis koordinat. Next, apakah itu skala? Skala perlu ditentukan dalam sistem koordinat ke atas. Pada paksi X, unit yang boleh ditulis ialah 1, 2, 3, nanti 1, nanti 2, nanti 3 dan seterusnya. Pada paksi Y juga boleh ditulis 1, 2, 3 dan nilai di bawah asalan ialah nanti 1, nanti 2, nanti 3 dan seterusnya ya. So dengan ini setiap kotak diwakili satu unit. Selain itu skala juga boleh ditulis dalam rujukan seperti 2, 4, 6, 8. Okey. Jadi selalunya skala yang kita belajar di peringkat sekolah ni seragam lah. Jadi kalau satu kotak mewakili 2 unit, jadi 2, 4, 6, 8, nanti 2, nanti 4, nanti 6 dan seterusnya. Kan macam ni, 2, 4, 6, nanti 2, nanti 4, nanti 6. Dia kena seragam lah. Kalau satu kotak kecil tu mewakili 3 pun boleh. So 3, 6, 9, 12. Itu kita panggil skala pada paksi ya. Jadi kena tulis macam tu. Okey, contoh 1. Tentukan jarak di antara dua titik pada Sartakatas berikut. Jadi, kalau kita tengok ini jarak dia mencancang kan, dia mencancang. Jadi kita kira je lah ada berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Ataupun kita ambil nilai yang paling besar, 4. Kita tolak dengan nilai yang paling kecil. So 4 tolak 4 tolak negatif 2. So dia jadi 4 tambah 2 kan. So dapat 6. Okey. Yang ini pun jarak mengufuk pun sama, kita boleh kira kotak kan. Tapi tengok kotak dia, satu kotak mewakili 5 tau. Jadi kita kira kotak dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tapi jarak dia bukan 6 sebab satu kotak mewakili 5. Jadi 6 darab 5, 30. Kalau nak senang kita ambil yang paling besar. Yang paling besar sebelah kanan kan 15. Yang paling kecil negatif 15. So tolak yang besar, tolak yang kecil. 15 tolak negatif 5. Jadi dia dapat 15 tambah 15. So dapat 30. So sama je. Ni Okay, so ada 6 kotak. So satu kotak 1 unit. Jadi 6 darab 1. So 6 unit. Yang ni pula ada berapa kotak? Okay, ialah 5 unit dan paksi Y ialah 2 unit. Tapi oleh kerana kita refer pada jarak paksi X. Jadi ada 6 kotak darab dengan 5. So 30 unit. Okay, so kalau dia tegak. Contoh Okay, cikgu buat. Katakan cikgu nak jarak sini. Katakanlah itu adalah KL. Jadi kalau kita tengok paksi Y ni, yang tegak ni, satu kotak ni adalah 2 unit kan. Jadi ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Maksudnya kalau KL sama dengan 4 darab 2 lah. So 8 unit. Ataupun awak boleh ambil yang paling besar 10 kan. Tolak yang paling kecil 2. Okay. So 10 tolak 2. So dapat 8. Samalah jawapan. Sama jawapan. Okay. So boleh guna kaedah. Yang ni tadi pun sama Kalau tak nak kira kotak macam ni, yang ni dia kira kotak. So cikgu boleh buat cara dia AB sama dengan jarak yang paling besar 4 kan. Dia mesti tolak tolak dengan jarak yang paling kecil negatif 2. So selesaikan negatif 4 tambah 2. So 6. Jadi jawapan dia samalah. Sama. Baik, teruskan. Alright, C. Macam mana tu jarak dia? Okay, so 1, 2, 3, 4. 4 dan setiap satu kotak 10 kan, jarak dia 10. So 4 darab 10, 40 unit. Yang ini 1, 2, 3, 4 dan setiap kotak jarak dia 2. Jadi 4 darab 2 dapat 8. Kalau nak buat kaedah yang cikgu cakap tadi pun boleh. Okay, jom kita buat. Okay, DE. So yang paling besar mesti yang sinilah 20 Tolak yang paling kecil negatif 20. Jadi 20 tambah 20 so sama dengan 40. Sama tak? Sama kan? 40 40. Okey, kalau yang ni, kalau awak nak buat cara lain FG. So kalau yang tegak ni pula, yang paling atas ni yang paling besar lah. 8 tolak. So yang paling kecil 0. So 8 tolak 0, so dapat 8. Jadi sama nampak 8, 8. Okay. Alright, yang ini kita boleh kira direct sebab dia betul-betul melintang atau dia betul-betul menegak. Yang ini kita panggil jarak mencancang, ni jarak mengufuk. Jadi tak ada masalah. Yang masalah apabila dia serong nanti. Okay, sebelum tu kita tengok, jom fikir So, kalau satu katus ni, cikgu boleh bahagikan kepada 4 sukuan. Okey, kalau cikgu bahagikan katus ni kepada 4 kan. Kita ada 4 sukuan. Tapi cara baca sukuan itu terbalik tau. Sini sukuan 1. Okey, kalau katus ni saya bahagi kepada 4 sukuan. Cara baca sukuan dia tu terbalik. So start dengan sini, sukuan 1. Dia pergi ikut lawan arah jam. So sini kita bagi sukuan 2. Sukuan 3 dan ini sukuan 4. Jadi kalau kamu tengok sukuan 1. Kedua-dua X dengan Y dia positif. Sebab nilai dia kat sini positif, nilai dia kat sini positif kan. Tapi kalau kat sukuan 2, dekat sini apa X dia? Negatif lah. Y dia masih positif. Tapi kalau sukuan 3, sini negatif,
sini pun negatif. Jadi dua-dua negatif. Kalau suku 4, okay, X positif kan, dan Y negatif. Maksudnya jika XY ialah 3, 4, maksudnya 3, 4 ni berada dekat sukuan 1. Okey. Nyatakan nilai titik tersebut di sukuan 2. Jadi kalau dekat sukuan 2, X dia negatif, jadi dia akan jadi apa? Negatif 3, 4. Kalau sukuan 3 dia jadi apa? Negatif 3, negatif 4. Kalau sukuan 4, X dia positif, so 3, Y dia negatif, jadi 3, negatif 4. Itu nilai dia dekat sukuan 4. Okay, apa jenis transformasi yang dilalui oleh titik sukuan? Itu nantilah ya, kita akan pergi pada bab yang lain nanti. Okey, 7.1.2 ya, rumus jarak di antara dua titik pada satah. Okey, standard pembelajaran menerbitkan rumus jarak di antara dua titik pada satah kartis. Okey, jadi menentukan jarak di antara dua titik yang mempunyai koordinat X atau koordinat Y yang sama dalam barang kerja lah yang biasa. Okey, so baca anak-anak langkah dia, teruskan dengan lengkapkan jadual ni dan lakukan perbincangan ni ya. So kita tengok apakah rumusan yang sepatutnya kamu dapat. Alright, tengok ini yang kita buat tadi ya. Jarak dapat ditentukan sekiranya dua titik mempunyai koordinat Y yang sama. Okey, kalau dia ni kita panggil mengufuk tadi kan. Tengok. Nilai Y dia sama, koordinat Y dia sama. So X dia berbeza. Y1, Y1, sini X1, X2. Jadi nak cari jarak AB macam cikgu tunjuk tadi, kita tolakkan saja nilai X dia. Yang besar X2 kan sebelah kanan ni, tolak dengan X1. Okey, kalau dia mencancang pula macam ni, tegak ya. So, nilai X dia yang akan sama. Jadi, Y dia berbeza. Jadi, untuk cari jarak mencancang macam ni, so kita tolakkan saja nilai Y dia. Yang atas lah nilai Y yang besar tolak dengan yang bawah ya. So, Y2 tolak Y1. Ini cara cepat lah. Berbanding kita kira satu kotak tadi kan. Okey, cuba imbas kembali ya. Cuba anda perhatikan segitiga pada satah kartis di bawah. Kita ada segitiga. Tapak segitiga ABC selari dengan paksi X. BC dia selari dengan paksi X tu dia mengufuk lah kan. Keadaan ini menjadikan koordinat bagi Y masing-masing adalah sama. Jadi bila dia selari dengan paksi X, koordinat Y dia sama lah. So kita tolakkan X dia. Ini dinamakan paksi Y sepunya. Begitu juga sebaliknya ya. Okey, contoh 2. Hitung jarak di antara pasangan titik berikut. Okey. Alright, kalau kamu tengok yang A ni. Okey, koordinat apa yang sama? 2, negatif 3. Okey, dengan 4, negatif 3. Okey, yang sama adalah ini. Negatif 3 dengan negatif 3. Betul tak? Jadi bila nak cari jarak yang sama tu kita abaikan ya. So kita ambil yang mana besar, 2 dengan 4. 4 tolak dengan yang kecil lah, 2 ya. So jarak dia adalah 2. Okey, B kita tengok apa yang sama. 0, 1, 0, negatif 2. Jadi 0 ni sama kan. Jadi jarak kita ambil yang besar ya. Yang besar 1 tolak yang kecil negatif 2. Jadi hati-hati kat sini ada 2 negatif ya. Tolak dengan negatif kat situ. So dia akan jadi tambah kan. Negatif dia jadi positif. Jadi jawapan dia 3. Ya, jadi yang ni kita gunakan koordinat dia saja. Kita tak kira petak-petak tadi sebab tak ada pun dia kasih petak kat situ kan. Ni ya. Jarak mengufuk X2 tolak X1 tadi yang kita lihat. So dapat 2. Kalau yang ni jarak bercancang kita tolakkan Y dia kan. 1 tolak negatif 2 so dapat 3. 3 ya. Baik. Okey, so boleh imbas QR code ni atau masuk laman web ni untuk permainan sasaran kapal selam. Kalau nak tahu macam mana permainan tu, kena scan, kena try. Okey, contoh 3. Rajam menunjukkan jarak di antara dua titik A dan B ya. Lengkapkan koordinat A dan B. Alright, kita lihat. Dia dah kasih dah ya. Jarak tegak ni, jarak mencancang ni 5 unit. Jarak mengufuk dia dah kasih 4 unit. So, macam mana nak cari nilai? Okey, nilai Y. Kalau kamu tengok, dia adalah jarak tegak. So, 1 dengan 1 sama kan?
Jadi A ke atas. So, Y tolak dengan 3 mesti sama dengan 5. Y tolak 3 sama dengan 5. Ini dah jadi persamaan linear lah. So, tolak 3 pindah sana jadi tambah 3 kan. So, Y sama dengan 5 tambah 3 dapat 8. Okay, so dia suruh lengkapkan koordinat dia bukan nak nilai Y semata-mata. Jadi, koordinat A ialah 1, 8. Ya. Okay, koordinat X yang mengufuk pula. So, apa yang sama? 3 dengan 3 sama kan? Jadi, X sebelah sini. Dia lebih besar daripada sini lah. Jadi, X tolak 1, dia akan dapat 4. So, tolak 1 pindah sini dia akan jadi tambah 1. So, X akan dapat 5. Jadi, koordinat B adalah X3. X dah tahu 5 tadi. So, 5, 3 lah. C tak payahlah cakap sebab C dah lengkapkan 1, 3. Ya. Okay, next. 7.1.3. Jarak di antara dua titik pada SATA. Standard pembelajaran. Okay, menentukan jarak di antara dua titik pada SATA Kartus. Jika garis lurus yang menyambungkan dua titik pada SATA Kartus tidak selari dengan pasti X atau pasti Y, maka jarak di antara dua titik itu dapat ditentukan dengan menggunakan teorem Pythagoras. Ya. Ini kalau kita nak cari yang serong pula. Kalau yang tegak atau yang mengufuk tadi, mendata tu senang. Okey. Buka file MS126B yang telah disediakan. Mana nak dapat? Okey. Ni boleh scan QR code ni ataupun masuk website ni. Okey, untuk dapatkan MS126B yang ni ya. Okey. Alright. So, ikut arahan, lengkapkan jadual ni dan bincang. Apakah yang anda faham tentang jarak AB? Apakah berkaitan rumus teorem Pythagoras? Okey, kita teruskan ya. Jarak AB merupakan jarak hipotenus. Rumus teorem Pythagoras digunakan untuk menentukan jarak di antara dua titik pada SATA Kartus. Ya. Jadi jarak di antara dua titik pada SATA Kartus yang serong. Yang serong. Ya. Kalau yang tegak ataupun yang mendata tu senang kan. Kita tengok apa yang sama dan kita tolakkan yang berbeza. Tapi kalau dia serong, kita tak boleh guna cara yang tadi. So, kita kena guna formula ini ya, iaitu berdasarkan teorem Pythagoras. So, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey, imbas kembali. Alright, kalau saya ada segitiga bersudut tegak, sini A, sini B, sini C. Untuk dapat hipotenus tu, iaitu C, ini formula dia kan. C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Apakah rumus ini? Ya, teorem yang menyatakan bahawa bagi sebarang segitiga bersudut 90 darjah, dan kuasa 2, hipotenusnya adalah bersamaan dengan jumlah kuasa 2 sisinya yang lain. Ini dah belajar bab akhir, titik 1 dulu ya. Okey, contoh 4. Tengok. Hitung jarak di antara titik A dengan titik B pada SATA Kartus dan belajar di bawah. So, okey. Jom kita buat sama-sama. Kita nak cari jarak ni ya. A ke B. Okey, kita baca koordinat A. Okey, X dia apa? 1. Okey, sini ya. 1. Y dia 7. Okey, kalau B, koordinat X dia 5. Koordinat Y dia 1. Okey, so katakanlah ini cikgu panggil X1. Jadi 7 ni akan jadi Y1 ya. Okey, B ni X2 lah, jangan guna yang sama. So, sini Y2. Okey, jadi nak cari jarak AB, dia kita guna formula yang tadi, teorem Pythagoras. X2 tolak X1 kuasa 2. Okey, tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey. Alright. Jadi, cikgu tulis sikit sini sikit lah ya. Jarak AB sama dengan. Okey, so X2 apa? 5. Tolak X1, 1. Kuasa 2. Tambah. Okey, Y2. 1. Tolak Y1.
7 kuasa 2. Selesaikan satu-satu. 5 tolak 1, 4 kuasa 2 tambah 1 tolak 7 dapat negatif 6 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2, 16. Okey, negatif 6 kuasa 2, 36. Okey, so 2 dapat punca kuasa 52. Lepas tu kamu, ni dia kaedah ni. Okey, ada dua kaedah. So, kaedah 1, berdasarkan darjah di sebelah, yang ni iaitu kita guna jarak tegak ni AC 6, jarak memupuk ni 4. Jadi guna teorem Pythagoras jugalah. Okey, so 4 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat punca kuasa 52. Selesaikan dapat 7.21 unit. Yang cikgu buat tadi adalah kaedah 2. Ini guna formula. Dapatkan koordinat. Okey, so masuk dalam formula sama juga. So dapat jawapan yang sama. Bila dah dapat punca kuasa 52, tekan kalkulator lah. Dapat 7.21 unit. Kasih dalam 2 tempat perpuluhan atau 3. Okey, contoh 5. Hitung jarak di antara P dengan titik Q. Jarak P ke Q. So, dia dah kasih yang tegak 3, yang memupuk 5. So, boleh guna teorem Pythagoras lah. PQ kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Jadi, PQ sama dengan punca kuasa 3.4. So, dapat 5.83. Dia bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey. So, yang ini pula dia kasih dalam bentuk koordinat. -2641. So, awak kena masuk dalam formula ni kan. So, X2 tolak X1 tambah Y2 tolak Y1. Okey. So, mungkin kamu akan terfikir, tertanya, macam mana nak tentukan X1, Y1? Mana-mana je. Okey, katakan awak nak gunakan sini sebagai X1. Okey, Y1. So, sini automatik X2 lah, Y2. Awak masuk dalam formula, mungkin kedudukan dia akan berbeza. Tetapi jawapan dia nanti sama. Kalau anak-anak tak percaya, boleh try. So, kalau sini X1, sini X2. Jadi, dia akan jadi terbaliklah, -2 tolak 4. Tapi sebenarnya anak-anak, bila anak-anak selesaikan, dapat jawapan yang sama. Kalau tak percaya, cuba. Jadi, tak semestinya. Mana-mana je. Kalau anak-anak nak -2 ni X1, sini Y1. Jadi dia tak ada masalah. Okay, next. 7.1.4 penyelesaian masalah. Okay, sila pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan jarak di antara dua titik dalam sistem. Sistem kat atas lah. Okay, contoh 6. Hitung perimeter bagi sebuah segitiga sama kaki jika bucu-bucu bagi segitiga tersebut ialah A, B dan C. So, kita buat dalam bentuk gambar raja, lebih senang kan. So, A 11, C 51, B 34. Kita cari perimeter. Jadi, jarak antara dua titik yang ni lah yang kita dah belajar tadi merupakan ukuran ruang. So, yang pertama memahami masalah. ABC adalah segitiga sama kaki dengan bucu-bucu. Okey, merancang strategi lukis segitiga lah yang tadi kita dah lukis. Perimeter dia maksudnya AB tambah BC tambah AC. Tentukan jarak AC dan AB. So, jarak AB adalah punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Dapat 3.6. AB sama dengan BC sebab dia segitiga sama kaki. Alright, jadi 3.6 tambah 3.6 tambah dengan 4. So, sama dengan 11.2 unit. Okay, contoh 2. Diberi bahawa jarak AB 10, kita nilai V. So, ini dia punya gambar raja. So, menghitung nilai V. Merancang strategi jarak AB 10, so rumus jarak ini. So, AB sama dengan, okay, kita masuk dalam formula. 6 tolak V. V tak tahu kan. Selesaikan. So, slow lah sampai sini. Okay, so dapat. Alright, so sampai sini punca kuasa ni kita nak hilangkan, kita kuasa 2 kan. Jadi, sebelah sini pun kuasa 2. So, 10 kuasa 2, tambah 36 tolak sini, tolak 36, So,
punca kuasa 2 kat sini, bila pindah sini jadi punca kuasa 2. Sorry, ini kuasa 2, pindah sini dapat punca kuasa 2. So, punca kuasa 2 tambah 4 dapat 8, sama dengan 6 tolak V. So, saya terbalikkan. So, V dapat 6 tolak 8, iaitu V dapat negatif 2. Maka nilai V adalah negatif 2. Sebab kita tahu V berada dekat sukuan 2 kan. V itu adalah nilai X, di mana dalam sukuan 2 kita tahu X dia negatif. Itu sebab V mesti negatif 2. Okey, jom cuba 7.1. Buat dalam buku tulis kamu, hantar dengan cikgu nanti. Ya. Soalan 2. Okey, soalan 3. Surat 130. Buat dalam buku. Banyak lagi ni. Soalan 4. Soalan 5. Okey, 6, 7, 8. Muka surat 131. Ada lagi. Soalan 9, soalan 10. Okey, soalan 11 dan soalan 12. So, ada 12 soalan ni cikgu nak kamu buat dalam buku tulis. Hantar dengan cikgu bila naik sekolah nanti. So, macam biasa, semak jawapan. Kalau salah, buat pembetulan terus. Kalau tak faham, terus bincang dan tanyakan dengan kawan-kawan dan guru kamu. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh refer kepada cikgu atau cikgu kamu lah. So, selamat berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.